Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita bersama seorang lagi exco dari Kerajaan Negeri Selangor. Dan kali ini kita beri tumpuan kepada portfolio pelancongan dan alam sekitar. Ya, jadi kita perkenalkan di studio selamat datang diucapkan kepada Yang Berhormat YB Hee Loy Sian selaku exco pelancongan dan alam sekitar. Ini kita nak bercakap berkenaan dengan destinasi pelancongan di Negeri Selangor. Selamat pagi YB. Pagi. Okey, bagaimana YB selepas pasca pandemik COVID-19 kan, situasi sektor pelancongan di negeri Selangor ketika ini, adakah trennya berubah sedikit atau bagaimana, kalau YB boleh kongsikan dengan penonton? Ya, memang berubah selepas sebelum, kalau kita bandingkan tahun 2019 sebelum pandemik COVID-19. So mereka bergerak secara berkumpulan by bus. So sekarang trend berbeza. So mereka bergerak dengan kereta sendiri, dengan keluarga sendiri, dan mereka pergi sendiri. So bukan lagi melalui agensi-agensi lagi. So ini merupakan satu trend yang masa kini yang mereka nak elakkan perkumpulan. So Selangor memang kita terkena banyak pusat pelancongan. Daripada eko pelancongan ke agro pelancongan. So terutama yang mereka nak mengalami alam sekitar yang semula jadi. So mereka bawa keluarga, bawa bersama dengan kawan-kawan. Setiap Sabtu Ahad bagi melancong merata tempat di Selangor. Jadi apakah antara kawasan-kawasan yang menarik di Selangor yang dibahagikan mengikut zon-zon berbeza dan juga ciri-ciri istimewa Selangor? Di Selangor kita menekankan pelancongan, eco pelancongan. Kalau kata eco pelancongan, kita ada Sky Mirror yang merupakan satu tempat destinasi pelancongan yang termasyur untuk menarik pelancong dari luar negara. Tempat ini di tengah-tengah lautan, dia menarik dan bukan setakat di Sky Mirror, tapi juga boleh kita nampak banyak binatang-binatang lautan di pulau itulah. So selain itu kita ada klip-klip firefly dekat Kampung Kuantan. So ini merupakan satu tempat eco pelancongan yang sangat-sangat menarik. Terutama setiap tahun kita dapat menarik banyak pelancong dari Jepun dan juga Taiwan dan juga Hong Kong datang ke sini. Dan selain eco pelancongan, kita juga menekankan agro pelancongan. Agro pelancongan kita terutama di Sekinchan, Sungai Panjang di Sabak Benam dan juga dekat Sepang, Dragon Fruit. Ini semua merupakan tarikan produk pelancongan yang di mana bukan setakat dapat menarik pelancong dari dalam negara, tapi juga luar negara. Di Kuala Lumpur Baru juga ada banyak kawasan-kawasan eco pelancongan di sana. Kan YB, untuk kita menarik lebih ramai orang melancong di kawasan, orang kata yang penuh hutan, yang mesti terjaga, tidak ada terlalu banyak bangunan-bangunan konkrit. Jadi Selangor juga ada. Siapa sangka kan Selangor negeri paling pesat, paling dekat dengan Kuala Lumpur, ada banyak bangunan tinggi yang berdekatan, tapi masih ada lagi mengekalkan kawasan-kawasan rekreasi seperti ini. Apa yang dilaksanakan oleh PWB untuk sentiasa memelihara dan juga memelihara kawasan-kawasan ini? Yang pasti kita perlu menekankan kebersihan, terutama tandas. So pelancong dari luar negeri, yang pertama dia tengok kebersihan kawasan. So penjagaan kawasan tu sangat-sangat penting. So di Kuala Lumpur Baru, di Hulu Selangor, kita menekankan pelancongan seperti perang riding dan juga water rafting, river rafting. Dan juga untuk menikmati burung-burung yang agak menarik di tempat Kuala Lumpur Baru ni. So setiap tahun dia menarik banyak pelancong dari luar negara. Terutama dia ada fungsi untuk mereka terokai burung-burung yang berlainan jenis di sana. Bird watching. Ya, bird watching. Ini merupakan satu aktiviti yang menarik minat ramai orang dan ada yang akan mengikut pattern ataupun corak migrasi burung untuk melihat sendiri keadaan mereka di habitat semula jadi. Agaknya sebab itulah portfolio YB adalah pelancongan dan alam sekitar digabungkan bersama sebab banyak tumpuan diberikan kepada eco pelancongan. Jadi dari segi pemeliharaan alam sekitar dan juga aktiviti pelancongan, ramai yang berpendapat mungkin ia bercanggah kerana kita terpaksa membina struktur-struktur dan sebagainya. Jadi bagaimana YB serasikan kedua portfolio ini? Selepas pandemik COVID-19 ni, trend pelancongan berlainan sikit. Mereka lebih tumpu kepada alam semula jadi. Terutama clamping
glamping. campsite. Ya. Ya. So banyak resort-resort yang telah pun dinaikkan di tepi sungai, di tepi cerun. Ya. So ini menyebabkan masalah di mana berlakunya tragedi dah datang kali sebelum tu. So kita dah kemaskan ni SOP dan kita pastikan keselamatan dan juga keselesaan untuk campsite ni. Dan kita telah pun ada mengeluarkan garis panduan kepada pengusaha supaya kita memutihkan kawasan-kawasan mereka, terutama kemah-kemah yang didirikan di tepi sungai dan juga curun-curun yang tidak membahayakan pelancong. Apakah antara syarat-syarat yang diperketatkan? Ialah kadang-kadang bila kita ada mereka minat untuk melancong seperti camping, hiking dan sebagainya, tapi mereka tidak tahu apakah guideline-nya. Kita sebagai peserta ni datang seronoklah tapi rupanya tak ada permit tempat tu kan. Jadi apa yang pelancong ini perlu tahu tentang syarat? Sebab itu kita dalam usaha untuk memutihkan kawasan-kawasan campsite di sekitar Hulu Selangor dan Hulu Langat, di tepi-tepi cerun, gunung, bukit ataupun tepi sungai. Dan kriteria dia, kita akan setkan berapa jarak minimum daripada sungai, tepi sungai. You tak boleh buatkan campsite di tepi sungai sebab air sungai akan naik kalau hujan lebat. Dan juga berapa jarak yang perlu diadakan untuk buat campsite untuk mengelakkan cerun-cerun yang sedia ada. So ini semua guideline kita akan pamerkan dan kita akan berusaha untuk bincang dengan pengusaha-pengusaha supaya mereka elakkan semua ini. Tourism Selangor banyak membuat promosi untuk kawasan-kawasan dan lokasi-lokasi menarik. Apakah antara infrastruktur pelancongan yang ditambah baik dan diperkenalkan untuk memberi keselesaan kepada pelancong yang melawat negeri ini? Ya, Tourism Selangor sebagai agensi promosi pelancongan untuk negeri Selangor. Setiap tahun kita adakan peruntukan yang sedia ada untuk kita membaikikan infrastruktur yang sedia ada. Terutama signboard dan juga jalan-jalan masuk ke pusat pelancongan inilah. Dan selain itu, Tourism Selangor juga akan mempromosikan untuk bergerak ke luar negara untuk mempromosikan tempat-tempat menarik pelancong di Selangor, terutama melalui pameran dan juga forum antarabangsa, terutama di ITB Berlin dan juga di London dan juga di ATM Dubai dan juga di ASEAN Forum, supaya kita memperkenalkan tempat-tempat pelancongan ini kepada pengusaha-pengusaha, penggiat industri di luar negara. Apa antara produk-produk pelancongan baru yang boleh diperkenalkan kepada orang ramai sekiranya mereka datang melancong ke Selangor, YB? Yang banyak, setiap tahun kita ada beberapa pusat pelancongan baru lah. Yang terutama sekarang di Kuala Langat. River boat dekat sepanjang sungai di Pulau Keri. So dia River Rai. So ini merupakan pelancongan baru di Kuala Langat. Selain itu kita juga ada di Splash Mania dekat Kamuna Cove dekat Kuala Langat. So ini merupakan projek pelancongan yang baru. Dan juga banyak lagi ikut pelancongan di agro pelancongan, ikut pelancongan di Sungai Panjang dekat Sabak Benam. Semua ni di resort dinaikkan, didirikan di Sawah Padi. Ya. Dan juga sekarang kita ada sebuah kapal terbang dekat tengah-tengah Sawah Padi dekat Sekipjan. Ini semua merupakan produk pelancongan yang baru yang boleh menarik pelancong-pelancong datang ke negeri Selangor. Jadi ini antara produk-produk pelancongan yang terbaru. Antara infrastruktur yang menghubungkaitkan produk-produk ini adalah hop on, hop off bas Selangor, dan ada juga pelbagai aplikasi mudah alih yang boleh digunakan oleh para pelancong untuk melawat ke semua destinasi pilihan. Jadi bagaimana mereka boleh memuat turun aplikasi-aplikasi ini? Kita baru melancarkan hop on, off bas di daerah Sepang. So ini merupakan bas hop-hop bas yang pertama di Selangor. So kita harapkan untuk dikembangkan masa akan datang di daerah-daerah lain, terutama Kuala Langat dan Klang Petaling Jaya. Dan untuk aplikasi Go Selangor, ini merupakan satu aplikasi di mana pelancong boleh mendapat informasi
dan juga boleh membeli produk-produk pelancongan urusan dekat aplikasi ni. So kita harap melalui Go Selangor ni dapat menarik untuk pelancong untuk menempah bukan setakat hotel tapi tempat-tempat menarik. Tiket-tiket juga boleh kita uruskan dalam aplikasi ini. Jadi sedikit harapan daripada YB sendiri kan apabila kita bercerita berkenaan sektor pelancongan ini. Negeri Selangor antara negeri yang paling padat jika nak dibandingkan dengan negeri lain. Ramai yang berhijrah ke negeri Selangor kerana mencari peluang pekerjaan dan sebagainya, ditambah peningkatan dengan promosi pelancongan, dan ini akan secara tidak langsung memadatkan lagi kawasan Selangor. Jadi apakah strategi yang diambil oleh pihak YB sendiri untuk memastikan agar keselesaan pelancong dan juga keselesaan penduduk di negeri Selangor sentiasa terjamin di samping pembangunan ekonomi dan juga pembangunan dalam sektor pelancongan? Kita tengah berusaha bekerjasama dengan pihak swasta untuk kita naikkan, mendirikan lebih banyak produk pelancongan, terutama hotel, star hotel, 4 star, 5 star hotel, dan kita sentiasa nak berikan keselesaan kepada pengunjung datang ke Selangor. So terutama di sebelah Kuala Selangor dan Sekinjan, di sana memang tak ada 4 star atau 5 star hotel. So kita tengah berunding dengan swasta supaya kita boleh naikkan at least 4 star hotel di sana supaya kita boleh menarik lebih banyak pengunjung dari luar negara datang untuk stay, untuk tinggal di sana supaya boleh meningkatkan ekonomi orang tempatan di sana. Yang ini pula mengingatkan saya tentang Bali kan. Bagian new hotel, bukan hotel lah, chalet yang I would say 5 star, 4 star kan, ada kat tengah-tengah sawah tu. Betul. Ya, Bali di kan? Banyak kawasan-kawasan seperti itu di mana bukan hotel, mereka gunakan rumah-rumah lama untuk dijadikan kawasan-kawasan penginapan yang selesa, lengkap dengan breakfast dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah satu cara di Selangor juga. Daripada segi memelihara alam sekitar, YB, sebab portfolio YB juga merangkumi alam sekitar. Selain daripada produk-produk pelancongan, apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan negeri untuk membantu memastikan kelestarian alam? Kerana tanpa kelestarian alam itu tidak ada produk-produk pelancongan yang menarik. Ya, di Selangor kita masih memelihara, memastikan keluasan hutan simpan kekal sebanyak at least 32%. So ini merupakan keluasan daripada keseluruhan tanah di Selangor, dan kita pastikan hutan simpan ini tidak diterokai dan tiada ada aktiviti pembalakan dan tiada ada aktiviti mencuri balak, dan kita sentiasa menjaga bukan setakat hutan tapi termasuk juga hutan bakau, dan ini merupakan pelancongan sangat menarik di Selangor. So kita perlu melihara untuk masa akan datang. Okey, baik. Terima kasih kepada YB Loisian selaku Exco Pelancongan dan Alam Sekitar bersama kita hari ini untuk berkongsi kepada anda semua berkenaan sektor pelancongan di negeri Selangor. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami.